Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan cikgu pada minggu ini, minggu kedua. Pada minggu ini kita akan belajar kesinambungan pada minggu lepas, iaitu ciri-ciri Malayan Union. Antara ciri-ciri Malayan Union, yang pertama penyatuan, yang kedua gubernur, yang ketiga majlis, yang keempat Singapura, yang kelima Jusoli, yang keenam Raja-Raja Melayu dan yang ketujuh Pesuruhjaya Negeri. Kata kunci penyatuan keterangan, tiga entiti politik di tanah Melayu disatukan dalam satu pentadbiran. Gubernur. Ditadbir seorang gubernur yang dilantik oleh Ratu England. Majlis. Dua buah majlis dibentuk sebagai kuasa perundangan, iaitu Majlis Undangan Malayan Union dan Majlis Eksekutif, iaitu kuasa pelaksanaan. Singapura. Singapura dijadikan sebagai pelabuhan bebas. Prinsip Jusoli, kewarganegaraan sama rata. Raja-Raja Melayu berkuasa dalam soal adat dan agama Islam. Pesuruhjaya Negeri dilantik sebagai ketua pentadbir bagi setiap negeri. Sistem pentadbiran Malayan Union ini paling teratas Parlimen British dan di bawah Parlimen British merupakan Gubernur Malayan Union. Malayan Union berusaha mewujudkan sebuah kesatuan yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Konsep pentadbiran ini menolak tradisi dan sistem politik Melayu. Di bawah Gubernur Malayan Union terdapat 3 majlis. Majlis Eksekutif Malayan Union melaksanakan undang-undang sedia ada. Majlis Undangan Malayan Union, badan perundangan yang membuat undang-undang. Majlis Raja-Raja Melayu tidak begitu penting kerana tidak mempunyai kuasa perundangan. Hanya membincangkan hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Dan di bawah ketiga majlis ini, Pesuruhjaya Negeri di setiap negeri. Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu, Melaka, Johor, Perlis, Selangor, Pahang, Kelantan, Perak dan Kedah. Soalan: bagaimanakah kedudukan Singapura dalam sistem pentadbiran Malayan Union? Jelaskan kesan pembentukan Malayan Union. Malayan Union ini akan menghapuskan sistem politik Melayu seperti kuasa Raja-Raja Melayu dan hak istimewa Melayu, orang Melayu. Memudahkan British menyeragamkan sistem pentadbiran seperti pemerintahan dan keselamatan. Menguasai ekonomi tanah Melayu bagi kepentingan imperialismenya. Mengubah dasar pelindungan British kepada dasar penjajahan. Berikut merupakan reaksi terhadap Malayan Union. Reaksi penduduk terhadap Malayan Union, ada kumpulan menentang Malayan Union dan kumpulan menyokong Malayan Union. Golongan yang menentang Malayan Union,
golongan atau pertubuhan majoriti orang Melayu, Raja-Raja Melayu, dan UMNO. Sebab-sebab menentang membantah tindakan Sir Harold Michael mengugut Sultan. Kuasa Raja-Raja Melayu tergugat. Pemberian kerakyatan yang longgar, prinsip jus soli, mengancam status gua orang Melayu. Warisan tamadun Melayu terhakis. Manakala golongan menyokong Malayan Union, golongan atau pertubuhan, golongan Melayu radikal, orang dagang atau imigran, pertubuhan PKMM, API, Awas, dan Batas. Sebab menyokong, bersetuju dengan dasar penyatuan negeri-negeri Melayu menjadi sebuah unit politik. Dasar sama rata Malayan Union. Pemberian kerakyatan secara terbuka. British menjanjikan kemerdekaan. Penyatuan pentadbiran agama Islam. Beranggapan British mempunyai kecekapan untuk membangunkan tanah Melayu. Berikut latihan terangkan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union. Berikut merupakan cadangan jawapan. Salah satu sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union ialah membantah tindakan Sir Harold Michael. Ini kerana Sir Harold Michael mengugut Raja-Raja Melayu untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan. Selain itu, Raja-Raja Melayu tidak dibenarkan dan tidak diberikan masa yang mencukupi untuk berunding tentang pelaksanaan Malayan Union. Sebaliknya, Raja-Raja Melayu yang enggan menerima Malayan Union akan diturunkan daripada takhta. Contohnya seperti yang berlaku kepada Sultan Batli Shah dari negeri Kedah. Berikut merupakan latihan terangkan sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union. Pelajar diberi masa selama 15 minit untuk menjawab. Berikut merupakan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union. Garis dan padankan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union dengan huraian yang betul. Oleh itu, para pelajar sila dengar kenyataan yang cikgu akan berikan dan pelajar diminta untuk mengariskan dan padankan. Disember 1945 hingga Januari 1946, penentangan melalui demonstrasi secara aman diadakan di bandar utama semasa Sir Harold Michael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. 10 Januari 1946, penentangan melalui akhbar Malayan Union diisytiharkan di Parlimen British. Akhbar Melayu seperti Majlis, Utusan Melayu dan Warta Malaya membantah pengisytiharan tersebut. 23 Januari 1946, penentangan melalui Persatuan Melayu. Persatuan Melayu dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union. Mereka telah menghantar telegram dan surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Januari 1946, peranan Datuk On Jaafar, beliau telah menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan
United Malay Organisation atau UMNO sebagai benteng menentang Malayan Union. Mac 1946, penentangan melalui Kongres Melayu dan UMNO. 1 hingga 4 Mac, Kongres Melayu pertama diadakan di Klub Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Persetujuan menubuhkan UMNO. 30 hingga 31 Mac, Kongres Melayu kedua diadakan untuk membantah pengisytiharan Malayan Union. April 1946, penentangan melalui Rapat Umum. L.D. Gammans dan D.R. Williams, ahli Parlimen British, telah melawat Tanah Melayu. Orang Melayu mengadakan rapat umum di setiap bandar utama sebagai protes Malayan Union terhadap ahli Parlimen British. 21 hingga 31 Mei 1946, penentangan golongan raja. Raja-raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April 1946 untuk menyatakan bantahan kepada ahli-ahli parlimen tersebut. Baiklah, para pelajar, sila garis dan padankan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union dengan huraian yang betul. Masa diberi 5 minit. Baiklah, latihan seterusnya. Huraikan kesan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Tindakan tegas orang Melayu telah mendorong pihak British memulakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malayan Union telah menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan status quo mereka. Kongres Melayu 1946 telah melahirkan UMNO yang menjadi benteng untuk menentang Malayan Union. Pihak British bersetuju mengadakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO bagi membentuk sistem politik dan pentadbiran yang lebih baik. Hasilnya, Malayan Union dimansuhkan dan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 1 Februari 1948. Baiklah, nampaknya video kita pada minggu ini sampai di sini sahaja. Semoga kita akan berjumpa pada minggu ketiga. Sekian, terima kasih.